Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan berkongsikan tentang bagaimana teori kepimpinan kontingensi boleh diaplikasikan di kalangan pemimpin abad ke-21. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita kenali terlebih dahulu berkenaan dengan teori kepimpinan kontingensi dan apakah itu pemimpin abad ke-21. Antara teori kepimpinan kontingensi adalah teori kontingensi Fiedler yang diperkenalkan pada tahun 1951. Teori ini memfokuskan bagaimana pemboleh ubah situasi berinteraksi dengan personaliti dan tingkah laku pemimpin. Pemimpin tidak mengubah gaya tetapi mengubah situasi. Teori dan model kepimpinan kontinuum oleh Tenenbaum dan Smith pada tahun 1950 digunakan untuk menentukan gaya yang hendak dipilih berdasarkan kepimpinan berpusatkan bos atau berpusatkan orang bawahan untuk memenuhi situasi. Model ini memfokuskan kepada siapa yang membuat keputusan. Teori kepimpinan Path Goal oleh Robert House tahun 1971. Teori ini menentukan gaya atau tingkah laku pemimpin yang paling sesuai dengan pekerja dan persekitaran kerja untuk mencapai matlamat. Bagaimana gaya dan tingkah laku pemimpin mempengaruhi prestasi dan kepuasan kerja pengikut. Secara ringkasnya, teori kepimpinan kontingensi ini adalah teori organisasi di mana tindakan adalah bergantung kepada pemimpin, pengikut dan situasi. Cara mengurus harus berubah mengikut keadaan. Teori ini mendakwa bahawa tidak ada cara terbaik untuk mengurus, memimpin atau membuat keputusan. Apakah itu pemimpin abad ke-21? Dalam kajian kepimpinan abad ke-21 oleh Deloitte, pemimpin abad ke-21 adalah pemimpin yang berupaya untuk memimpin melalui perubahan dan kekaburan. Zaman yang penuh dengan ketidakpastian dan kepelbagaian pada hari ini memerlukan seorang pemimpin memahami keperluan dan permintaan pekerja mereka. Jadi, bagaimana teori kepimpinan kontingensi ini boleh diaplikasikan di kalangan pemimpin abad ke-21? Kepercayaan. Seorang pemimpin perlu menaruh kepercayaan kepada orang bawahan. Ramai pemimpin cenderung untuk memberi kritikan hasil kerja orang lain dan hanya percaya pada kebolehan diri sendiri. Pemimpin harus memberikan peluang dan ruang kepada orang bawahan untuk membuat keputusan. Galakkan. Pemimpin haruslah memberi galakkan kepada pekerja. Galakkan lebih baik daripada memberikan arahan dengan tegas. Kritikan boleh digunakan namun kepada individu dalam cara yang berhikmah. Kerap menggunakan pujian sebagai galakkan kepada pekerja bagi memastikan pekerja memberikan hasil yang kita inginkan. Menghormati. Sebagai pemimpin, kita hendaklah sentiasa menghormati rakan sekerja dan cuba menerima pendapat mereka dengan baik. Beri mereka peluang untuk mengutarakan pendapat mereka sendiri. Belajar menerima semua pandangan, nasihat atau pendapat orang lain. Pilih pendapat dan pandangan yang terbaik demi meningkatkan mutu kerja. Ini dapat memastikan yang rakan sekerja kita merasakan bahawa kita menghormati mereka. Sikap positif. Seorang pemimpin perlu sentiasa menunjukkan sikap yang positif terhadap semua perkara. Sentiasa memberikan senyuman walaupun dalam situasi yang tegang. Jadilah pemimpin yang ramah dan mudah difahami kerana ianya merupakan salah satu ciri pemimpin yang baik. Pimpinlah organisasi dengan penuh yakin. Kawalan emosi. Sebagai pemimpin yang baik, kita harus tahu bagaimana untuk mengawal emosi. Pemimpin seharusnya sentiasa tenang dalam apa jua permasalahan yang dihadapi. Pemimpin harus tahu bagaimana hendak mencipta situasi yang harmoni melalui perbincangan yang tenang dan sabar.
Terima kasih atas masa yang diluangkan untuk mendengar perkongsian saya pada hari ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada Dr. Jamilah, pensyarah subjek Dinamika Kepimpinan Universiti Teknologi Malaysia. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.